Kampung Likas terbakar, 65 penduduk terjejas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Tira Minuddin. 65 penduduk daripada 17 keluarga hilang tempat tinggal apabila 10 rumah yang didiami terbakar dalam kejadian di Kampung Likas, Kota Kinabalu, Sabah awal pagi tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.11 pagi tadi sebelum tiba 6 minit kemudian. Jelasnya 16 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jalan Lintas dengan bantuan 9 anggota dari BBP Kota Kinabalu serta seorang anggota daripada BBP Penampang digerakkan ke lokasi kejadian. Operasi pemadaman dilakukan anggota BBP Lintas menggunakan sumber air dari tangki jentera BBP Penampang. Manakala anggota BBP Kota Kinabalu menggunakan sumber air dari jentera dan pilih bomba berhampiran. Tiada mangsa cedera atau kemalangan jiwa dilaporkan. Api dapat dikawal pada pukul 4.16 pagi dan operasi ditamatkan pada 6.49 pagi. Jumlah kerugian dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Di Terengganu, seorang lelaki berusia 18 tahun yang terjun ke sungai bagi melarikan diri daripada pihak polis ditemukan lemas di Sungai Kerak awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu menerima panggilan dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Marang mengenai kejadian itu pada pukul 11.37 malam tadi. Bertindak atas maklumat pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Marang bersama unit khas pasukan penyelamat di air PPDA dari BBP Kuala Terengganu digerakkan ke lokasi kejadian. Timbalan Penguasa Bomba 2 Toyibah Tahib berkata mangsa ditemukan pada pukul 4.20 pagi tadi. Jelas beliau, mangsa dijumpai di dasar sungai terbabit pada kedalaman 2.5 meter iaitu 10 meter dari lokasi mangsa dilaporkan terjun. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Ini pula di Johor, 70 penumpang berdepan detik cemas selepas kereta api dinaiki dari JB Central ke Gemas melanggar seekor anak gajah pukul 8.19 malam tadi. Bagaimanapun, kesemua penumpang dilaporkan selamat. Kejadian di kilometer 678.50 antara Renggang Mengkibul, Kluang itu mengakibatkan kereta api berkenaan rosak. Ketua Polis Daerah Kluang, Asisten Komisioner Bahri Muhammad Noor mengesahkan perkara tersebut. Perlitan Kluang juga dimaklumkan mengenai kejadian. Terdapat 2 ekor gajah lagi berjaya melintas landasan untuk ke jalan utama sebelum menuju ke kawasan kebun berdekatan. Beberapa pagar juga rosak dirempuh gajah. Tawaran khidmat kaunseling diberikan kepada keluarga pelajar kolej vokasional yang maut di Lahad Datu Sabah yang dipercayai dibuli semalam. Itu satu prosedur biasa kita. Kalau ada perkara seperti itu, memang kita sentiasa menyantuni keluarganya. Kalau untuk pihak kaunselor kita ada kaunselor seluruh Malaysia, ramai kaunselor kita untuk bersama dengan mereka yang memerlukan ini. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Sinar Ramadan kumpulan Sunway di Wisma Yatim Perempuan Islam Pulau Pinang. Sehingga kini, sebanyak 19,428 premis di seluruh negara telah diperiksa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Ia membabitkan nilai rampasan lebih RM400,000 menerusi op pantau yang mula dilaksana sejak 12 Mac. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata operasi itu dilaksana bagi memantau aktiviti perniagaan sepanjang bulan Ramadan dan menjelang bulan Syawal. Ini menunjukkan bahawa kita di KPDN amat serius dalam melindungi hak pengguna dan sebagaimana yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam yang menggesa supaya penguasaan itu dipertingkatkan dan kita di KPDN akan menyahut saranan tersebut dan pada masa yang sama kita juga mengalu-alukan kerjasama semua pihak khususnya pengguna dan orang ramai untuk menyalurkan maklumat kepada KPDN sekiranya terdapat perniagaan tertentu, premis tertentu yang disyaki melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tertentu.
dan mereka boleh membuat aduan beserta maklumat yang penting yang boleh membantu siasatan. 3.64 juta ringgit diperuntuk Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bagi pelbagai projek pembangunan infrastruktur, kemudahan awam dan perumahan khusus kepada rakyat di Labuan pada tahun ini. Ini termasuk 20 projek jalan perhubungan desa JPD bernilai RM1 juta dan program ameniti sosial bernilai RM500,000 untuk 10 projek. Dan ini azam saya sebagai orang yang sayangkan Labuan, insya-Allah kita perbanyakkan lagi jalan-jalan ini di Labuan. Begitu juga program ameniti sosial dan program perumahan rakyat seperti yang kita lihat tadi, kita akan tambah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Iftar Santunan Kasih Ramadan di Labuan. Selain itu, daripada jumlah peruntukan keseluruhan, KKDW melalui Kemas memperuntuk hampir RM116,900 untuk pembangunan komuniti. Bagi meningkatkan pendidikan kemahiran, KKDW juga memperuntukkan sebanyak RM123,500 meliputi program Sijil Kemahiran Malaysia Penilaian Pencapaian Terdahulu SKMPPT. Selain itu, Majlis Amanah Rakyat MARA pula memperuntukkan RM1.37 juta untuk pembiayaan perniagaan dan RM65,000 bagi pembangunan usahawan di Labuan. Sementara itu, pada majlis sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyerahkan sumbangan dari Yayasan Pelajaran MARA untuk program Back to School. Ia merangkumi pelajar sekolah rendah dan menengah berjumlah RM7,000 dan pendidikan tertiari bagi program matrikulasi berjumlah RM12,000. RM300,000 turut disalurkan bagi program peningkatan pendapatan yang merangkumi bidang perikanan, penyediaan makanan dan perkhidmatan jahitan pakaian oleh Giat MARA Labuan. Beliau juga menyumbangkan wang tunai sebanyak RM200 kepada 400 pelajar tahfiz dan asnaf membabitkan peruntukan keseluruhan RM80,000. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Melaka optimis sasaran liputan 4G di Melaka mampu mencapai 100% pada 2025. Pengarahnya Syed Isa Al-Saghof berkata sehingga Mac ini capaian liputan 4G di Melaka telah mencecah 99.78%. Jika berjaya, Melaka akan menjadi negeri kedua mempunyai capaian liputan 4G 100% selepas Lembah Kelang. Manakala liputan 5G di Melaka pula telah mencapai kadar 88.3%. So akan datang untuk 5G ni kita tengah menunggulah daripada pihak persatuan, kerajaan persatuan untuk yang DUI network tu. Dua network 5G. So mungkin akan ada lagi perancangan di mana kita akan memperluaskan lagi liputan 5G ni tak semestinya di bandar, di luar bandar juga, ataupun di spot-spot yang penting seperti di dalam universiti, pusat-pusat penyelidikan di Melaka ni. Kita akan fokus ke situ dululah. Usaha berterusan sentiasa dilaksana SKMM bagi memastikan capaian liputan jalur lebar lebih meluas dan memudahkan rakyat. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT secara rasmi meluncurkan inisiatif Kad MySiswa yang dulunya dikenali sebagai Kad Prihatin Siswa. Peluncuran kad itu menepati matlamat KPT untuk memperkasakan dan memartabatkan pelajar universiti menerusi transformasi kad matriks sediada menjadi sekeping kad pintar pelbagai fungsi. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pelaksanaan kad ini memberi manfaat kepada lebih 500,000 mahasiswa di 20 buah universiti awam seluruh negara. Jadi dia boleh guna macam mana yang kita pakai biasalah kad kredit itu. Ya, jadi kita upgradekan penggunaan itu supaya senang bagi mereka menggunakan hanya satu kad. Kalau tidak dia nak terpaksa gunakan student card, dia nak masuk kampus dia terpaksa gunakan yang lain. Manakala untuk urusan-urusan lain untuk dari segi duit masuk, bantuan masuk apa semua tu dia kena gunakan kad lain. Kali ini dia hanya gunakan satu kad aja. Kad MySiswa merupakan inisiatif bersepadu KPT bersama RHB Islamic Bank Berhad selaku rakan strategi pelaksana. Beliau ditemui media pada Majlis Semarak Ramadan KPT di Unimac.
Tular kononnya ahli Parlimen Seputih Teresa Kok anti-Islam. Menerusi perkongsian di WhatsApp, penghantar dakwa pemimpin berkenaan tak setuju Islam jadi agama rasmi persekutuan. Bagi meyakinkan orang ramai, pautan artikel berkaitan diterbitkan sebuah blog turut dilampirkan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit adalah fitnah. Ia turut disahkan Tuan Badan. Penelitian mendapati artikel yang dikongsi ditulis pada 2019. Ia terus dikitar semula dan jadi kempen politik murahan pihak tertentu meski Mahkamah Tinggi memutuskan kandungannya berunsur fitnah. Henti cipta persepsi palsu, jangan sebar fitnah. Penyebarannya adalah jenayah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Persatuan Kanser Kanak-Kanak Malaysia CCAM dilancarkan secara rasmi. Objektif utama penubuhannya demi membantu meringankan beban kewangan rawatan pesakit kanser kanak-kanak daripada keluarga kurang berkemampuan. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Saraswati Kandasamy menyeru sokongan semua pihak untuk turut sama menyokong usaha murni tersebut. Actually, I'm really touched. Tekanan kewangan ataupun kekurangan kewangan boleh menjejaskan harapan seseorang anak yang didiagnos kanser mendapat rawatan yang sebenarnya. Beliau telah melancarkan ataupun memulakan Persatuan Children Cancer Association Malaysia. Jadi saya harap semua rakyat Malaysia akan beri sokongan supaya setiap satu anak yang boleh diberi rawatan dan diselamatkan dapat diselamatkan. CCAM diasaskan pada November 2022 oleh Lavanya Ganapati yang merupakan ibu kepada pesakit kanser. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah merangkap Kolonel yang di-Pertua Regimen Askar Melayu Diraja RAMD dan Kor Perkhidmatan Diraja KPD berkenan berangkat ke Majlis Berbuka Puasa RAMD dan KPD. Majlis diadakan di Masjid Tariq bin Ziyad, Kem Perdana Sungai Besi malam tadi. Keberangkatan tiba Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin disambut Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Datuk Sri Muhammad Abdul Rahman dan pegawai-pegawai RAMD serta Kor Perkhidmatan Diraja. Turut berangkat Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin. Tuanku Sultan Kedah kemudian berkenan mengurniakan ampun kurnia kepada pelajar-pelajar dan sekolah tahfiz anak-anak yatim Angkatan Tentera Malaysia sebelum berbuka puasa bersama tetamu yang hadir. Tuanku Sultan Kedah dan Tuanku Raja Muda Kedah kemudian turut berkenan menunaikan solat fardu maghrib dan isyak serta solat sunat tarawih. Seramai 30 asnaf menerima sumbangan wang tunai RM150 dan barangan keperluan setiap seorang yang menerusi inisiatif Persatuan Alumni Maktab Mahmud di Kedah yang melibatkan karya Masjid Tuanku Yaakob Al-Usta. Yang di-Pertuanya, Datuk Dr. Zulkifli Mohamad berharap bantuan berkenaan dapat meringankan beban penerima terlibat dalam menyambut Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri tidak lama lagi. Beliau juga berharap lebih banyak lagi pihak termasuk badan-badan korporat, NGO dan individu untuk sama-sama membantu golongan yang kurang bernasib baik. Turut diadakan majlis tahlil dan berbuka puasa bersama 200 penduduk, solat sunat tarawih berjemaah serta tazkirah Ramadan yang disampaikan oleh mantan Timbalan Mufti Negeri Kedah, Datuk Syekh Abdullah Awangsa. Sebanyak 1,800 pek bubur kanji diagihkan kepada penduduk di 3 kawasan Dun di Perlis. Pengagihan dibuat menerusi program iKanji melibatkan Dun Indera Kayangan, Kuala Perlis dan Bintong. Menurut Ketua UMNO bahagian Kanga, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jahya, pelaksanaan program iKanji itu bagi menghimpunkan komuniti setempat dalam program yang memberi manfaat bersama selain mengeratkan perpaduan antara satu sama lain. Pemilihan bubur kanji pula dibuat berdasarkan bahan-bahannya mudah diperolehi dan sinonim dengan bulan Ramadan. Ia juga bukan sahaja diminati masyarakat Melayu, malah kaum lain juga turut dapat menikmatinya. Beliau memaklumkannya pada program iKanji UMNO bahagian Kanga.
RM2 juta kutipan kupon infak yatim disasarkan Yayasan Islam Darul Ihsan sepanjang Ramadan tahun ini. Setakat ini, kutipan infak tersebut mendapat sambutan yang menggalakkan daripada masjid di seluruh Selangor. So, Alhamdulillah, pada tahun lepas, kita sasarkan RM1.5 juta daripada kutipan infak kupon ini. Kita telah mendapat hasil lebih kurang 1.2 juta. So, maka dari itu pada tahun ini kita mensasarkan lebih sikit, iaitu sejumlah RM2 juta. So, insyaAllah lah kalau kita boleh dapat lebih dengan bantuan orang ramai sekalian, khususnya di Selangor, khususnya apabila kita dah Hadpiri Syawal akan menjelang tiba, saya mewawarkan dan mengalu-alukanlah kepada mereka-mereka yang ingin infakkan. Beliau berkata demikian pada majlis sumbangan Aidilfitri di Masjid Nurul Iman Serendah. Pada majlis itu, Raja Muda Selangor Tengku Hamid Shah turut berkenan menyampaikan sumbangan Aidilfitri bernilai RM73,050 kepada 487 anak-anak yatim di Hulu Selangor. Pelaksanaan padu di peringkat negeri Perlis telah mencecah 42.9% pengemas kinian. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM menerusi kenyataan memaklumkan bagi tempoh 2 Januari sehingga 23 Mac 2024 sebanyak 1,006 kaunter padu telah dibuka di negeri Perlis secara fizikal. Pelbagai program di peringkat komuniti giat dilaksanakan di Perlis bagi membantu orang awam membuat pengemas kinian maklumat individu dan isi rumah. Antara kaunter fizikal yang dibuka termasuk program bersama komuniti, Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri, Pusat Komuniti Desa, PKD dan hotspot di UTC. DOSM Perlis juga telah mengadakan 42 sesi taklimat dan kaunter bergerak padu bersama agensi kerajaan persekutuan, agensi kerajaan negeri dan Institut Pengajian Tinggi. Sehingga 22 Mac 2024, pendaftaran padu di Perlis meningkat kepada 0.08 juta orang. Bank Simpanan Nasional BSN dan Tech Hunter Global sedang berhad PayHunter memperkenalkan BSN Duit Now QR Soundbox dalam usaha menyokong perniagaan digital. Ketua Pegawai Eksekutifnya, J. Khairil berkata ia selari dengan hasrat kerajaan tingkatkan penyelesaian digital bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Dengan adanya peranti QR Soundbox ini, saya yakin kita dapat menyuntik semangat para peniaga untuk menggunakan kaedah pembayaran digital bagi urusan jual beli tanpa tunai yang selamat, mudah dan pantas. Inisiatif ini juga diharap dapat membantu mereka meningkatkan produktiviti serta dapat mengembangkan lagi perniagaan menerusi transformasi digital. Katanya kaedah pembayaran digital tersebut kini mula digunakan di 24 lokasi bazar Ramadan terpilih sekitar Kuala Lumpur. Ini sekaligus memberi manfaat kepada para peniaga gerai dan pengunjung bazar Ramadan. Pihak berkuasa Rusia menahan 4 lelaki bersenjata yang disyaki melakukan pembunuhan beramai-ramai di konsert di Bandar Crocus, Moskow. Ia menjadikan 11 orang telah ditahan setakat ini. Sehubungan itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berikrar untuk mengesan dan menghukum kesemua mereka yang mendalangi serangan tersebut. Kumpulan Daesh telah mengaku bertanggungjawab melakukan serangan itu pada Jumaat lalu. Namun Rusia mendakwa turut terdapat bukti bagi mengaitkan serangan dengan Ukraine walaupun pegawai Ukraine menafikan pembabitan Kiev. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. Laporan memaklumkan jumlah kematian terkini insiden itu telah mencecah 143 orang.
Dua mayat pelarian Rohingya berjaya dievakuasi manakala beberapa lagi dikesan masih berada di laut. Ia susulan insiden sebuah bot yang membawa kira-kira 150 penumpang terbalik di luar pantai wilayah Aceh Rabu lalu. Pasukan Penyelamat Indonesia menamatkan operasi mencari dan menyelamat SAR pada Jumaat lalu. Pihak berkuasa memaklumkan bahawa lebih daripada separuh dozen mayat dikesan oleh nelayan. Bagaimanapun, hanya 2 mayat berjaya dievakuasi. Kedua-dua mangsa tersebut adalah wanita. Nanti kita akan konfirmasi dengan imigrasi, jenazah sudah dibawa ke rumah sakit. Namun sampai sana nanti mereka akan mengkonfirmasi UNHCR bagian Rohingya yang meninggal. Pasukan undang-undang kepada calon yang tewas dalam pemilihan Presiden Indonesia, Ganjar Pranowo, memfailkan aduan di Mahkamah Perlembagaan semalam. Ia menggesa pemilihan baru diadakan semula sekaligus menidakkan kemenangan Prabowo Subianto sebelum ini. Tuntutan dibuat bagi membatalkan kemenangan Prabowo di atas alasan pendaftaran beliau didakwa melanggar peruntukan undang-undang dan etika. Justru pilihan raya perlu diadakan semula. Peguam dalam pasukan undang-undang kepada Ganjar, Todung Mulia Lubis berkata, pilihan raya itu didakwa dicemari dengan nepotisme yang mengakibatkan penyalahgunaan kuasa. Ganjar yang juga bekas Gubernur Jawa Tengah dan disokong oleh parti pemerintah, Parti Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP memperoleh 16% undi pada pilihan raya bulan lalu. Pada pemilihan itu, Prabowo membolot hampir 60% undi, manakala bekas Gubernur Jakarta Anies Baswedan pula meraih 25 undi. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Kita lihat sih nitis. Nah, MK 3 warga Zambia dijatuhi hukuman penjara 9 tahun kerana memiliki gading gajah tanpa permit. Mereka juga dijatuhi hukuman penjara 4 bulan kerana memasuki Zimbabwe secara tidak sah kerana melanggar Akta Imigresen. Menurut pihak berkuasa pendakwaan Zimbabwe, pada 19 Mac, 3 lelaki itu bersama 2 lagi rakan mereka memasuki Zimbabwe dari Botswana secara tidak sah melalui kawasan berluka berhampiran pos sempadan Kazungula. Ketika berada di Zimbabwe, kesemua lelaki berkenaan cuba memasuki Zambia. Perkara itu disedari Ranger pihak berkuasa pengurusan Taman Negara dan Hidupan Liar Zimbabwe yang kemudian melakukan serangan hendap di tebing Sungai Zambezi. Berlaku tembakan antara Ranger dan kelima-lima suspek yang menyebabkan 2 daripada mereka maut dan 3 ditahan. Siasatan membawa kepada penemuan semula 15 gading gajah seberat 128.82 kg selain 6 butir peluru hidup dan senapang. Badminton terbuka Switzerland. 2 bergu campuran negara Chen Tangji, To Iwei dan Go Sun Huat Chevon Lai Jemi bakal berentap sesama sendiri di final. Ini selepas kedua-dua wakil negara itu cemerlang menumpaskan lawan di separuh akhir pada awal pagi tadi. Tangji Iwei selaku bergu ranking ke-9 dunia mudah melangkah ke final apabila meraih kemenangan straight set 21-16 dan 21-12 ke atas bergu Taiwan Yi Hongwei Li Chia-sin. Kemeraan itu diteruskan Sun Huat Chevon Lai yang berada di ranking ke-14 dunia dengan mengalahkan bergu Belanda Robin Tebling Selina Piek 21-18 dan 21-16 dalam tempoh 37 minit. Ia pertemuan kali ketiga buat kedua-dua pasangan negara itu selepas terbuka Korea 2023 dan Masters Jepun 2023. Pertemuan final membabitkan kedua-dua pasangan beregu negara itu akan berlangsung malam ini. Baik, beralih ke bola sepak, Perak FC memulakan aksi pramusim dengan langkah kanan selepas menewaskan pasukan Liga Singapura Geylang International FC 3-0 malam tadi.
Perlawanan yang berlangsung di Stadium Perak itu menyaksikan pengendali skuad The Bosgorus, Yusri Cela, menurunkan kesebelasan berbeza pada setiap babak. Perak FC hanya memerlukan 7 minit untuk mendapatkan gol awal menerusi tandukan Firdaus Sayyadi selepas menerima hantaran Tommy Mawad Bada. Gol kedua Perak FC diraih menerusi Muhammad Harith Akif yang bijak memanfaatkan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Perak FC melengkapkan jaringan 3-0 pada separuh masa kedua menerusi tonggak import dari Kyrgyzstan Adilet Kanibekov. Selepas ini, Perak FC dijadual bertemu satu lagi pasukan yang beraksi di Liga Singapura, Albirex Niigata FC dalam aksi persahabatan kedua 30 Mac ini. Dalam pada itu, jurulatih Perak FC Yusri Cela akui masih banyak kelemahan perlu diperbaiki pasukannya sebelum saingan Liga Malaysia bermula. Walaupun tidaklah boleh saya katakan perfect ataupun telah apa yang kita cari selama ni, tapi banyak ruang-ruang yang kalau kita lihat masih lagi ada kelemahan-kelemahan yang patut kita segera lakukan. Walau bagaimanapun objektif untuk hari ini untuk mendapatkan para pemain merasai Stadium Perak yang saya boleh katakan antara stadium yang agak sukar untuk semua pasukan beraksi, kerana stadium ni dia agak berat. Susulan konflik dalam Persatuan Berbasikal Kuala Lumpur KLCA, Datuk Razlan Razali bersedia untuk kembali memimpin badan induk sukan tersebut andai segala kepincangan diperbaiki. Ketika ini, status peletakan jawatannya selaku Presiden KLCA akan diketahui pada mesyuarat jawatan kuasa hari ini. Ini yang macam membakar semangat, kalau boleh saya nak buat sesuatu, tapi persatuan ni dia lain sikit. Nak buat perubahan ni jika seluruh komiti nak buat perubahan dan baru boleh. Kalau tidak, kita nampak banyak persatuan yang orang dah lama macam tu je mereka. So tak gunanya kalau saya masuk balik tapi situasinya sama, tak akan berubah. So tapi kalau ada peluang, InsyaAllah saya try balik lah. Jelas Datuk Razlan, peletakan jawatannya itu bukan dibuat secara sembrono. Sebaliknya, kecewa dengan sesetengah pihak dalam persatuan tersebut. Dalam pada itu, beliau turut menuntut barisan 13 ahli jawatan kuasa tertinggi KLCA dapat membuat pilihan terbaik sama ada menerima ataupun tidak peletakan jawatan tersebut. Aksi MotoGP Portugal, pelumba Ducati dari Itali Inia Bastianini bakal memulakan perlumbaan hari ini di petak pertama selepas muncul terpantas pada aksi kelayakan semalam. Pelumba tersebut menamatkan aksi kelayakan dengan catatan masa 1 minit 37.706 saat di Lita Portimao. Itu juga adalah kali pertama beliau meraih petak utama dengan jentera Ducati. Petak kedua diisi oleh Maverick Vinales daripada Aprilia yang menamatkan aksi kelayakan 0.082 di belakang Bastianini. Seorang lagi pelumba Sepanyol, Jorge Martin, muncul ketiga terbaik sekaligus melengkapkan permulaan untuk barisan hadapan. Saingan hari ini dijangka berlangsung sengit dengan tumpuan pastinya terarah kepada pasukan Ducati. Pada aksi pembuka tirai di Qatar 11 Mac lalu menyaksikan pelumba Ducati Francesco Bagnaia muncul pemenang. Berita tengah hari berakhir di sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.